Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai bersama dengan Syafa. Dan kepada anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram secara audio di channel Seram Santai ni, pastikan anda menekan butang subscribe dan juga butang loceng kat sebelah dia tu agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Dan kepada anda juga yang sedang mendengarkan Syafa di mana sahaja anda berada ketika ini, pastikan anda menekan butang like. Dan kepada anda, kali ini Syafa nak menceritakan tentang pengalaman seram jururawat yang bertugas shift malam. Dan tanpa membuang masa, kita mulakan siri seram shift malam kali ini dengan kisah yang pertama. Kisah yang dialami oleh dua orang jururawat yang dikenali sebagai Ros dan juga Ann, di mana mereka berdua ni bertugas dekat ward yang menempatkan bayi yang baru lahir, kiranya ward bersalin lah. Satu malam lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, Ann buat kerja dia dekat meja, manakala Ros ni dia memeriksa bayi. Masa masing-masing tengah buat kerja ni, si Ros ni dia dengar Ann panggil dia. Jadi dia tengoklah ke arah Ann. Dia nampak Ann ni tengah tulis dalam file, tengah buat kerja. Jadi perkara yang sama juga berlaku pada Ann. Ann dengar suara dia macam Ros tengah panggil dia. Jadi dia toleh ke arah Ros. Dia tengok ke arah Ros. Ros ni tengah tengok bayi. Siapa yang panggil aku sebenarnya? Jadi selepas selesai Ros ni buat kerja, Ros ni pun keluar lah. Ros keluar sampai dekat meja. Ann tanya dia, Ros, kau dia panggil aku ke? Aku tak panggil kau pun sebab aku rasa aku dengar kau panggil aku, Ann. Aku tak panggil kau pun. Jadi mereka sama-sama tau. Ann tengok Ros, Ros pun tengok Ann. Macam dalam muka mereka ni orang cakap muka yang muka terkejut tau, sebab dah masing-masing mengaku tak panggil. Kau tak panggil aku tak panggil kau. Jadi siapa yang panggil? Sebab bilik tu hanya dua orang jururawat saja yang dibenarkan berada. Dan kalau tak, maksudnya orang luar ni tak boleh masuk sesuka hati. Jadi Annie pun cakap lah, masa aku dengar nama aku, orang panggil nama aku tu, bulu rumah aku meremang. Lepas tu aku rasa sejuk. Lepas tu Ros cakap, kau jangan cerita lebih-lebih lah. Sekarang ni tengah malam ni, Kang cerita lebih-lebih Kang, lain pula jadi dia. Selepas daripada itu mereka dah tak alami dah apa-apa pengalaman seram selain daripada pengalaman nama mereka dipanggil oleh makhluk gaib ataupun oleh hantu. Sajalah. Biasalah hantu ni dia nak mengusik kadang-kadang kalau kau tak panggil dia dengar macam orang panggil nama, tiba-tiba tak mengaku. Jadi itu pun boleh menyebabkan pergaduhan. Biasalah hantu-hantu ataupun syaitan-syaitan ni dia suka tengok manusia ni bergaduh ataupun berpecah belah. Okey. Untuk kisah yang kedua ni pula tentang pengalaman yang dialami oleh jururawat yang bertugas di luar negara. Di mana di luar negara ni kebanyakan kisah yang Syafa baca ni lebih kurang sama. Kebanyakan hantu ataupun jemaah yang mereka nampak ni adalah jemaah daripada pesakit-pesakit yang telah meninggal dunia. Okey, seorang jururawat ni dia bertugas di ward yang menjaga warga emas. Dan satu hari seorang warga emas yang ditempatkan di salah sebuah bilik di ward tersebut meninggal dunia. Dan kebetulan pada masa tu ada seorang warga emas yang baru, pesakit baru masuk ke dalam dan ditempatkanlah di bilik tersebut. Jadi selepas beberapa jam dan sebelah malam macam tu, lebih kurang tengah malam macam tu, dia picit bel ataupun loceng yang panggil jururawat tu. Jadi jururawat pun pergi kat bilik dia dan dia tanyalah, cik boleh tak tolong? Sebab saya rasa terganggulah dengan kehadiran lelaki ni. Lelaki ni asyik bagi tahu dekat saya yang dia takut anjing dia tak tahu yang dia telah meninggal dunia. Jadi jururawat ni tengok tak ada sesiapa pun kan. Jadi jururawat ni macam dah tahu. Jadi dia tanyalah dekat warga emas yang sakit ni. Dia tanya, Pak, boleh tak cik gambarkan kat saya macam mana rupa pesakit tu? Jadi dia pun gambarkanlah macam mana rupa pesakit tu. Dan jururawat ni dapat boleh tahu dah, dah dapat tangkap dah bahawa lembaga yang mengganggu dia ni adalah pesakit lelaki yang telah meninggal dunia dalam bilik tersebut. Jadi untuk
elak, orang cakap untuk elak kejadian yang tak diingini ataupun dia terganggu, warga emas yang berada kat bilik pesakit tu terganggu, mereka mengambil keputusan untuk memindahkan pesakit warga emas ni ke bilik yang lain. Jadi jurawat ni pun pergi dekat kaunter dan berceritakan dekat kawan dia tentang kejadian yang berlaku. Jadi kawan dia ni J, okay. Jadi kawan jurawat ni cakap lah, J ni cakap, aku tak percayalah buat kita ni ada hantu. Apa kata kalau kita provoke ataupun maksudnya memanggil hantu tersebut. Jadi J ni pun buka lah, lebih kurang dah tengah malam macam tu, dia buka sound ataupun bunyi suara anjing. Bila buka suara anjing dekat dalam YouTube, apa yang menariknya, selepas beberapa minit, memang mereka yang berada dekat kaunter ataupun stesen jurawat tu betul-betul mendengar suara anjing yang, orang cakap suara anjing yang sebenar dekat dalam wad tersebut. Jadi si J ni pun tanyalah, ada sesiapa ke yang bawa anjing dalam wad ni? Semua tak jawab. Sebab tak ada anjing. Takkanlah anjing, orang pesakit ni dia nak bawa anjing dia masuk wad, dan tak mungkin jugalah pengawal keselamatan membenarkan pesakit membawa anjing masuk ke dalam wad. Jadi J ni mungkin dia tak percaya. Jadi bila dia dengar macam tu, dia teruslah percaya bahawa anjing ni orang cakap jemaah ataupun hantu ni wujud. Sebenarnya ada juga manusia ataupun orang yang tak percaya hantu ni ada. Pernah ada seorang DM Syafa, ditanya Syafa, betul ke hantu ni wujud? Jadi Syafa cakap dekat dalam Al-Quran pun ada sebut surah Al-Jin. Jin ni orang Melayu panggil hantu, tapi sebenarnya dia adalah jin. Jadi Syafa cakap kat dia, bukalah Al-Quran, carilah surah Jin. Dalam tu dia cerita semua tentang jin. Okey, kita ke kisah yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni dialami oleh seorang jurawat yang bertugas di wad yang menempatkan pesakit ataupun penghidap kanser, yang di mana golongan kanak-kanak lah, yang menempatkan golongan kanak-kanak, di mana kanak-kanak yang menerima tulang sumsum ditempatkan di wad tersebut dan memerlukan rawatan ataupun perlu berada di wad tersebut lebih kurang sebulan hingga ke 6 bulan. Dan ada seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun. Okey, kanak-kanak ni dia tak terima berlawat. Ibu bapa dia sendiri pun tak datang tengok dia, dan 100% dia dijaga oleh jururawat. Jadi jururawat lah yang pantau dia. Jadi satu hari ada seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun meninggal dunia. Meninggal dunia di dalam salah sebuah bilik wad tersebut. Dan wad ni, dia kalau kata pesakit tu terlalu lama perlu tinggal di situ, jadi untuk elak mereka ni rasa bosan, mereka ni dipindahkan daripada satu bilik ke satu bilik sampailah cukup tempoh 6 bulan ataupun beberapa bulan yang perlu mereka berada di wad. Jadi selepas budak perempuan ni meninggal dunia, mereka jurawat ni mengambil keputusan lah untuk menempatkan ataupun mengubah, memindahkan kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun ni masuk ke dalam bilik tempat ataupun bilik di mana kanak-kanak perempuan ni meninggal dunia. Kanak-kanak 4 tahun ni, kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun ni, dia tak banyak cakap. Jadi bila tak ramai pelawat, dia tak banyak orang yang cakap dengan dia. Jadi dia tak banyak perkataan yang dia tahu dan dia tak banyak bercakap. Tetapi selepas dia berada ataupun masuk tinggal dekat dalam bilik di mana tempat budak perempuan tu meninggal dunia, dia mula menunjukkan peningkatan daripada segi percakapan dan banyak perkataan yang dia boleh cakap. Jadi seperti yang Syafa cakapkan tadi, kanak-kanak berusia 4 tahun ni dia tak menerima banyak pelawat. Dia tak banyak terima pelawat. Mak ayah dia sendiri pun tak datang tengok dia. Tapi macam mana dia boleh pandai bercakap? Dan jururawat di wad tersebut mempercayai bahawa jelmaan kanak-kanak perempuan yang telah meninggal dunia itulah yang rajin bercakap dengan kanak-kanak lelaki ni, sehingga menyebabkan kanak-kanak lelaki ni pandai berkata-kata ataupun pandai bercakap.
Okey, untuk kisah yang seterusnya ni, Syafa nak kongsikan dengan anda satu kisah lagi. Kisah ni diceritakan oleh seorang jururawat jururawat yang telah bersara, maksudnya jururawat pencen lah, Hajah Ani. Hajah Ani ni dia nak kongsikan pengalaman dia masa dia bertugas lebih kurang 5 tahun. Ketika itu wad di tempat dia bertugas ni terpaksa dipindahkan ke satu wad lama untuk proses pembaikan lah wad yang sekarang wad yang di tengah bertugas tu. Jadi terpaksa pesakit-pesakit dipindahkan ke wad yang lama yang tak dibuka untuk sementara waktu. Jadi nak dijadikan kisah, Hajah Ani ni beritahu masa tu dia dengan kawan dia nama Su. Wad ni dia tak banyak pesakit, lebih kurang 10 orang ke 13 orang macam tu. Jadi banyak katil lah. Walaupun wad lama, katil masih ada dekat situ, masih dikekalkan oleh pihak hospital, ditempatkan, dia tak ubah pun katil tu. Jadi malam tu lebih kurang tengah malam, pesakit sebenarnya yang dirawat ketika itu di dalam wad menurut Hajah Ani ni adalah lebih kurang 11 orang. And then mereka ni ditempatkan tidak jauh, rapat-rapat dekat-dekat. Maksudnya ada satu ruang tu memang ditempatkan pesakit di beberapa ruang. Dan apa yang menariknya yang dikongsikan oleh Hajah Ani ni ialah menurut Hajah Ani dia bagi tahu bahawa dia nampak ada pesakit tambahan. Pesakit tambahan tu maksud dia ialah bukan pesakit yang sebenar. Daripada 11 orang, tiba-tiba pesakit dia menjadi wad tu seolah-olah penuh. Dia nampak wad tu memang penuh, dia cakap. Sepatutnya ruang tu dia hanya nampak sikit saja. Jadi dia rasa macam muskil lah kan. Dia rasa muskil. Dia tanya pada kawan dia si Su ni. Dia tanya, Su, pesakit kita sebenarnya berapa? Jadi ketika itu menurut Hajah Ani, tak ada lagi macam sekarang ni semuanya berpandukan internet, gunakan laptop untuk periksa data-data pesakit. Buka file. Bila buka file, tengok tarikh dan juga jumlah pesakit hanyalah 11 orang. Tetapi selama beberapa minit, Hajah Ani bagi tahu dia nampak wad tu penuh dengan pesakit, dan kebanyakan pesakit ni ada yang rambut serabai, ada yang rambut botak, ada yang tempang berjalan. Dan selepas daripada itu menurut Hajah ni, beberapa rakan sekerja dia yang bertugas dekat wad lama ni pun mengalami pengalaman, termasuklah Su ni, di mana Su ni dia tengah buat kerja, tiba-tiba file dia file dia jatuh bertaburan dekat atas lantai. Padahal pada masa tu Su ni dia tengah buat kerja seorang-seorang, dan jururawat-jururawat lain tengah bertugas ataupun tengah buat kerja lain dekat belakang. Jadi dia terkejut menyebabkan beberapa orang waris yang menjaga pesakit ketika itu pun bertanyakan apa sebenarnya yang berlaku. Dan ada lagi satu kisah yang diceritakan oleh Hajah Ani, di mana dia cakap masa tu wad ni dia orang cakap pintu tak macam sekarang pintu hospital sekarang dah automatik bila kita berdiri je dia terbuka sendiri kan. Dia cakap masa tu pintu wad hospital tertutup dan terbuka beberapa kali. Dan kadang-kala dia nampak jururawat yang dia tak pernah jumpa pun. Dan sebenarnya Hajah Ani ni ialah salah seorang ketua jururawat yang bertugas menjaga wad. Dan Hajah Ani ni dia cakap dekat Syafa dia nak kongsikan kisah seram dia kepada anda. Dan Hajah Ani dan juga Su adalah dua orang rakan baik iaitu pesara jururawat. Dan Syafa nak ucapkan terima kasih kepada Hajah Ani dan juga Hajah Su kerana sudi berkongsikan kisah mereka ketika mereka bertugas di hospital. Jadi kepada anda, setakat ini sahaja kisah seram yang Syafa kongsikan dengan anda. Yang buruk tu datang daripada Syafa dan yang baik itu datangnya daripada Allah. Dan Syafa mendoakan anda sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dilindungi oleh Allah daripada kejahatan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, dan anda dikurniakan dengan rezeki yang melimpah ruah tanpa tebing. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.